Ya, itulah yang wajib kita laksanakan. Sebab perintah sembahyang ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah datangkan dari langit. Yang lain semua di bumi. Tapi sembahyang Allah jemput Nabi Muhammad dari bumi pergi ke langit khusus untuk memberi perintah sembahyang. Ya. Peristiwa bila? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Tak lama lagi kita akan menyambut Isra dan Mi'raj. Akan diceritakanlah bagaimana Nabi dia jemput daripada bumi ini naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha khusus untuk memberi perintah supaya kita mengerjakan sembahyang. Alhamdulillah kita ni rasanya tak adalah kita mengabaikan sembahyang dalam hidup kita ya. InsyaAllah sampailah kita meninggal dunia nanti kita mengerjakan sembahyang. Ya, sebab itu ibadah yang pertama yang dihisab oleh Allah selepas iman ialah sembahyang. Yang pertama sekali yang Allah hisab selepas iman, mula-mula iman lah. Mula-mula akidah dulu. Tanya apa dulu? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ya. Wa ma imamuka, apa imam kamu? Wa ma qiblatuka, apa dia qiblat kamu? Ditanya tentang akidah dulu. Ya, bukan banyak soalannya pun, 6 soalan je. Dah bocor pula tu. 6 soalan dah bocor. Kalau tuan-tuan nak ambil perasa soalan dah bocor macam belaka lah. Tapi sana esok bukan boleh kita jawab melalui pemikiran kita, bukannya melalui otak kita. Yang kita boleh jawab ialah melalui amalan kita. Kalau dalam dunia ni kita mensyirikkan Allah, sampai sana esok tak boleh nak jawab. Sebab itu kita kena jaga tindak tanduk kita di dalam semasa kita hidup ni ya. Di antara perintah Allah itu ialah kita mengerjakan sembahyang. Allah berfirman wa aqimus shalah warka'u ma'ar raki'in, kata Allah ya, maka dirikanlah kamu sembahyang dan rukuklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Itu bermakna apa? Perintah ni apa? Perintah agar kita mengerjakan sembahyang secara berjamaah. Ya, jangan sembahyang seorang-seorang. Orang lelaki lah, orang perempuan tak apa ya. Orang lelaki je tak boleh ni. Jadi untung jadi perempuan tau. Ya, saya kalau nak tukar, saya pun nak tukar. Tak payah wajib, tak ada wajib sembahyang berjemaah ya. Tapi tak boleh tukar. Orang perempuan ni banyak untung dia, sembahyang tak payah berjemaah. Kemudian ada masa-masanya sebulannya dia ada cuti pula tu. Puasa pun cuti, sembahyang pun cuti. Puasa kena qada, sembahyang tak payah qada ya. Allah bagi dia banyak pahala. Kerana masa itu dia haram sembahyang. Bila haram sembahyang, dia tak sembahyang dapat pahala tak? Dapat pahala, benda haram dia tak buat. Allah haram dia sembahyang, dia tak sembahyang, dapat pahala. Tak sembahyang dapat pahala. Kita kalau tak sembahyang, bergeduduk sana esok, tahu bergeduduk. Jadi kita orang lelaki ni banyak tanggungjawab, banyak tugas yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita ni ya. Perempuan tak ada susah. Kalau dia dah kahwin, 4 aja tugasnya. Yang pertama sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu pun ketika boleh. Masa haram tu sembahyang. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga taat 100% kepada suaminya. Taat 100% ya. Tak mau 99% beda, 100% kepada suaminya. Dan yang keempat menjaga hak-hak suaminya. Kalau ini dia boleh buat, kata Nabi, masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Senang ke susah? Senang. Jadi orang perempuan ni ya, 4 je tugasnya. Orang lelaki kena berjuang di jalan Allah, kena berjihad ya, kena berjemaah, kena menjaga isteri dan anak-anak, bereskan fardu ain isteri dan anak-anak. Itu orang lelaki, banyak tugasnya. Jadi bagi kita tugas yang utama ialah kita mengerjakan sembahyang mengikut apa? Mengikut kumpulan yang ramai ya, berjamaah ya. Warka'u ma'ar raki'in, kata Allah, rukuklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, siapa sengaja tak hendak sembahyang berjamaah, dia sembahyang di rumahnya, kata Nabi sembahyangnya itu sembahyang sesat. Sekali lagi, kau tak apa dengar ya. Siapa sengaja, tahu sengaja, deliberately dengar azan ni aja lagi. Tak nak datang ke surau, tak nak datang ke masjid, tak nak datang ke tempat yang berjemaah ya.
deliberately tak mau datang berjemaah, dia sembahyang seorang-seorang di rumah, maka sembahyangnya itu dikira sembahyang yang sesat. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kata Rasul. Barang siapa sengaja sembahyang di rumahnya, seperti mana beberapa orang sahabat, mereka tidak datang pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi Muhammad tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah, sampai baginda wafat tak pernah seorang-seorang di rumah. Kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, dan barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat, orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu, dia sesat. Kerana kita hidup ni mesti jadikan Nabi itu sebagai contoh dan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Jadi kita hendak yang baik. Yang baik ialah kita sembahyang berjemaah beramai-ramai. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun perempuan tak terlibat ni, tajuk ni tak ada melibatkan perempuan, tapi mereka bukan salah sembahyang berjemaah, eloklah tu datang berjemaah. Tapi khususnya untuk orang lelaki. This is all for you. Faham ke tak cakap saya ni? This is all for you, especially for you. Orang perempuan ni tak boleh dengar je lah. Siapa melazimkan sembahyang berjemaah, Allah akan bagi dia 5 kelebihan, 5 fadilat orang yang melazimkan sembahyang berjemaah. Dalam satu riwayat lah, ada riwayat lain ada lagi, nanti kalau sempat kita bacakan lebih. Yang pertama, kata Nabi, barang siapa melazimkan berjemaah, yang pertama dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalannya melalui tangan kanannya. Yang ketiga, dia meniti siratal mustaqim. Yang ketiga pula, yang keempat, dia meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Dan yang kelima, dia masuk syurga tanpa hisab. Mana tak hendak? Cek apa? Yang mana tak hendak yang 5-5 ni? Yang pertama, dalam dunia ni Allah lapangkan kehidupannya. Apa arti lapang kehidupannya? Disenangkannya kehidupannya, murahkannya rezeki, berkat rezeki yang Allah bagi kepada dia. Jadi tak adalah kesempitan aja dalam hidup dia. Medang tak duitnya. Semedang je tak duit. Kedai tu no entry, kedai ni no entry. Mengapa? Hutang sesaja. Kedai ni tuang, kedai ni tuang, no entry lagi, kedai ni no entry. Kadang-kadang gaji mahal sampai 3-4 ribu, tapi tak cukup. Jadi kalau dah kopi tu keadaannya, cek sembahyang tu, berjemaah ke tak, betul ke tak, cukup ke tak, ikhlas ke tak, cek dulu. Kerana kalau dia sungguh-sungguh sembahyang dan berjemaah pula, Allah janji apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bermakna orang yang sembahyang, dia tak ada ngambil nombor ekor lagi. Tahu ngambil nombor ekor? Tak tahu, baguslah. Ada yang lain tak tahu tu. Baguslah tu. Kalau yang tahu, tahu ya. Sehujung minggu aja ngambil nombor ekor, sehujung minggu aja ngambil nombor ekor. Ya Allah, 2558. Tahu yang ambil pula ni. Dia apa, pasal Allah cegah dia daripada melakukan ibadat, melakukan maksiat. Orang sembahyang tak ada ngumpat lagi tau. Kalau dia ngumpat-ngumpat juga, cek sembahyangnya betul ke tak. Orang sembahyang tak ada minum arak, orang sembahyang tak ada main judi, orang sembahyang tak ada sombong, tak ada ego, orang sembahyang tak ada takabur, orang sembahyang tak ada riak. Semua maksiat tu dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang sembahyang tak ada berhutang ke sana kemari. Lapang hidupnya. Kadang-kadang gajinya sikit, dia bukan banyak menurut gajinya. Tapi cukup untuk diri dia, untuk isterinya, untuk anak-anaknya, dan untuk keluarganya.
Kenapa? Kerana Allah yang melapangkan hidupnya. Rezekinya itu berkat. Kerana dia tidak menggunakan rezeki yang Allah bagi itu di jalan-jalan yang boleh merosakkan hidupnya. Maknanya dia tidak membazir. Kerana membazir itu siapa? Siapa ngocoknya? Setan. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin, kata Allah ya. Sesungguhnya orang yang mubazir itu sahabatnya adalah syaitan. Syayatin itu plural ya. Kalau seorang syaitan, kalau ramai syayatin kan ya. Jadi bermakna dia tak ada membazir. Dapat duit dia gunakan untuk benda-benda yang berfaedah saja, yang memberi manfaat kepada diri dia dan juga isterinya dan juga anak-anak dia. Jadi cukup ajalah belanja dia, cukup belanja kehidupan harian dia, cukup belanja persekolahan anak-anak dia, cukup je. Walaupun naik barang, naik harga ke tak kira, tapi hidupnya cukup je. Tenang hidupnya, lapang hidupnya. Tak ada masalah hutang. Tengok lecek setiap bulan tengok. Setiap bulan minus RM100. Setiap bulan minus RM100. Hutang ajalah. Minjam koperasi overlap je. Tahu ke overlap ni? Ada minjam koperasi lah. Tersabuat lah. Ini yang cakap ni udah 72 tahun umurnya. Dalam kehidupan ni macam-macam ada. Asal minjam overlap. Cukup 6 bulan tukum tokar. Ingat orang dia banyak duit, rupanya dia tak berduit. Cukup 6 bulan antum tokar tu ke kedai. Tolak 14,000. Lepas tu tolak hutang lagi. Berasa banyak hidupnya mengansum tokar je. Kenapa? Hidupnya tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Tak ada berkat, tak adalah kerana tak sembahyang. Jadi Allah janjikan lapang hidupnya. Ini boleh ditry ni tuan-tuan. Boleh dicuba, boleh dipandu, boleh cuba, boleh try. Tahu ke? Pandu, coba, try. Boleh dieksperimen. Kalau kita lazim sembahyang berjemaah, Allah akan lapangkan kehidupannya. Yang pertama. Yang kedua, Allah lepaskan dia daripada siksa kubur. Kita ni tak boleh elak daripada kubur. Lambat laun kita akan pergi juga masuk dalam kubur. You cannot escape, you cannot dilute the graves. Setiap kali kamu mesti ada, akan satu masa nanti kamu akan masuk dalam kubur. Suka pun masuk, tak suka pun masuk. Bersedia pun masuk, tak bersedia pun masuk. Tua pun masuk, muda pun masuk. Jangan tengok saya aja. Dia tua, dia lah kata dia. Masuk, orang lain tak masuk, tak ada. Yang muda masuk tak? Masuk juga. Kadang-kadang yang muda dulu masuk daripada yang tua. Tengok-tengok udah. Ada tak orang muda mati? Ada. Orang tua kadang-kadang kutat tak mati-mati. Bukan tak mati-mati, belum mati-mati lah. Jadi dalam kubur ni, tuan-tuan dan puan, ada nikmat, ada siksa. Itu sebab dalam hadis disebut al-qabrahu raudatan min riyadil jannah wal qabrahu khufratan min khufarin niran, kata Rasulullah. Kubur itu satu taman daripada taman syurga, dan kubur itu juga adalah satu jurang daripada api, jurang neraka. Jadi bergantung kepada kehidupan kita. Kalau kita hidup beriman dan beramal soleh, kubur kita itu menjadi taman daripada taman syurga. Ditanya Tuhan, dia boleh jawab. Man rabbuka? Dia jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Dia boleh jawab Muhammadun Nabi. Ini bukan payah hafal ni, terus automatik boleh jawab kalau hidup kita beriman dan beramal soleh. Jangan nulis pula bekerja benar. Mereka kena hafal, tak payah. Wa ma qiblatuka? Al-Ka'batu qiblati. Orang tak sembahyang boleh jawab ke? Tak boleh. Tapi orang sembahyang automatik boleh jawab. Qiblat aku ialah Kaabah. Begitulah seterusnya. Dia boleh jawab. Bila dia boleh jawab, apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai. Ada pun nak jadi mempelai tak? Ya Allah, dia tak pernah jadi mempelai ke? Ada tak jadi mempelai? Ada. On your first wedding night. Takkanlah tak ingat. Saya dah 45 tahun dah kahwin. I can still remember on my first wedding night. Tuan-tuan takkan tak ingat. Jadi macam
malam pertama sahaja. Lain lagi tak tidur. Lain lagi tak tidur on your first wedding night. Lain lagi dah. Azman mana dah? Kalau lain bingung lah. Ya. Sedar hari dah siang aja. Ya. Itu dia. Itu dalam kubur. Kalau boleh jawab. Kalau boleh jawab, dia tu kubur dia seperti apa? Taman di syurga. Raudhatan min riyadil jannah. Tapi kalau dia orang yang kafir atau orang yang melakukan maksiat dalam hidup dia, kuburnya itulah menjadi jurang daripada jurang neraka. Allah sediakan 4 seksa dalam kubur ni, tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada 4 seksa kubur. Yang mana ndak angkat tangan. Kalau ndak kan angkat tangan. Yang pertama soalan mungkar dan nakir. Bukan soalan saja, kalau tak boleh jawab macam. Pelupuk. Man rabbuka? Dia menjawab, dia kan jawab. Entah hidup pula teman tahu macam. Dia bagi di mungkar dan nakir. 70 hasta terbenam ke bumi tahu. Lepas tu tanya lagi, waman nabiyuka? Anyong orang ngerti kata. Lagi baginya. Tahu ke dia menyong orang ngerti? Ya. Tak ada dia cakap Jawa ya. Ya. Tentu bagi lagi. Tanya lagi, wama imamuka? Apa nama? I do not know the answer kata. Baginya ya. Dan sebagainya. Itu pukulan, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Orang yang lazim semayang berjemaah, dia lepas daripada siksa yang ini. Itu siksa yang pertama baru. Yang kedua, dihimpit oleh bumi. Itu siksa yang kedua. Bumi menghimpit dia sehingga apa? Berselisih tulang rusuknya. Tulang rusuk tu berselisih. Berdengar-dengar punya agak dia tidak pernah dengar ya. Tapi macam itulah. Kenapa? Bumi geram tengok dia. Jenuh untuk bila azan, jerit pekik dia azan. Orang tu buat tak reti je, nehin aja dia. Ya, tanda menyahut seruan azan itu. Buat tak faham aja dia, McDonald aja dia. Bumi geram tengoknya. Kamu tunggu kamu katanya. Kamu action dia, kamu sombong ya. You wait when you come to me, you know I'll crush you katanya. Dia tak tahu cakap putih ni. Ya. Bila kamu datang pada aku apa buat ya? Aku akan himpit kamu katanya. Bila masuk aja, ini dia kamu datang ya. Dia menghimpit. Sampai berselisih tulang rusuknya. Siapa lalu nahan yang angkat tangan? Saya nak tengok benar mana kopi orang ni. Saya nak tangkap gambar. Ini ada kamera ni tau. Ini video ni. Ya. Itu seksa yang kedua. Dihimpit oleh bumi. Tuan-tuan dan perempuan, himpitan bumi ini semua orang kena. Yang tak kena nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang yang bertakwa, itu tak ada kena. Tapi kalau orang soleh biasa aja kena. Cuma orang soleh itu dihimpit bumi tidaklah sampai remuk. Dihimpit bumi kira-kira sedap-sedap rasa ajalah. Macam ibu mendukung anak yang kecil. Macam mak mendukung anak bayi baru lahir. Ada ke remuk tulang anak tu? Kira ngam-ngam aja. Tahu ngam-ngam? Itu himpitan bumi ya. Semua orang merasa. Lebih-lebih lagi kalau dia derhaka kepada Allah. Dihimpit sampai berselisih tulang rusuknya. Siapa lalu nahan yang kat tangan? Itu yang kedua ya. Bumi geram tengok dia. Pasal kerana dia lah bumi itu masuk neraka. Kerana manusia dia asal dari bumi kan. Asal dari tanah, betul tak? Jadi kerana manusia itu derhaka, dimasukkan manusia itu dalam neraka, tanah itu masuk neraka. Itu yang digeram tu. Pasal manusia itu dia jadikan daripada tanah. Itu seksa yang kedua. Seksa yang ketiga, didatangkan ular dan kala dalam kuburnya. Tahu ke ular? Allah dah minta tahu ular. Ular, ya Allah. Bukan benar ke mana? Duduk Perak ni nak tahu slang Perak tau. Orang Perak kata ular tu, ular tu apa? Ular, bukan ular ya, ular. Didatangkan ular dan kala masuk ke dalam kubur dan menggigit-gigit dia, mematuk-matuk dia ya. Tahu besar mana ularnya? Besar mana ularnya? Ada besar ni? Besar tengkuk unta ularnya. Ada pernah tengok unta tak? Lembu tak pernah tengok? Besar tengkuk lembu lah.
Ulurnya. Panjangnya panjang mana? Panjang ulur tu macam mana? Sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Itu dia panjang ulur tu. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Siapa lalu? Siapa berani megang ni kat tangan? Digosok-gosok ni kan? Dia patuk-patuknya. Ya? Kala pun habis tu. Kala tak ada matuk. Kala apa? Kala nyengat. Ekor dia tu nyengat. Besar kala tu macam itu juga. Besar tengkuk unta. Panjangnya macam itu juga. Sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Itu dia. Mau matuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Nama pun ada. Suja'ul Aqra' kata namanya. Suja'ul Aqra' kata namanya. Bunyi begitu takut dengarnya. Qra' kata bunyi. Ya. Suja'ul Aqra'. Itu kala ya, menyengat-nyengat sampai hari kiamat. Menggigit-gigit sampai hari kiamat. Tuan-tuan ada pernah gigit dulu? Ada pernah sengat di kala? Saya ada pernah sengat di kala tau. Itu kala dunia. Sampai sini pun kecil je. 4 hari bengkaknya tahu. Saya pergi ke satu tempat, satu masjid. Berdakwah lah masa tu ya. Kempen pilihan raya. Lantaklah kabur je. Lantak ya. Nak mandi pagi tu, tengok kain basah tersangkut itu, ambil kain basah tu, pakai. Bila pakai jengap pada bantai tanpa hal, punyalah sakit. 4 hari tau, bengkak aja. Mujur kena tanpa hal, kalau kena tempat lain tak dah. Ya. Kena tanpa hal 4 hari tau. Yang itu pun kita tak tahan, betapa ular dengan kala yang di dalam kubur menggigit-gigit ya. Menjerit-jerit tu, pekik je, aduh, ayoyo, ayah. Kalau orang putih mana namanya? Oh my god, I cannot stand the pain. Kata agaknya lah. Ya. Itu dia tuan-tuan dan puan. Itu yang ketiga, didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat, siksa kubur ialah apa dia? Didatangkan api neraka masuk ke dalam kubur. Api neraka tu, dari neraka tu di bawah ada saluran dari neraka tu masuk ke dalam kubur, membakar-bakar mayat tu. Di balik-baliknya mayat tu macam orang makar apa? Makar apa? Kambing. Macam orang makar barbecue. Tahu ke barbecue? Ya Allah, dia macam mana dengar barbecue? Barbecue tu apa? Babi lah. Itu namanya barbecue. Zaman Robin Hood. Tu ingat tak Robin Hood? Dia tak reti zaman itu Robin Hood of Nottingham Forest. Dia kejar dia main babi tu, tucuk dia main ponggung babi tu dengan kayu. Lepas tu dia bakar di bawah, panggang. Itu namanya barbecue. Itu asal gila barbecue. Ya, macam itulah. Di balik-baliknya. Itu api neraka itu masuk dalam kubur. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata kalau kaum tak takut, kalau manusia tak takut, nescaya aku doakan bagi Allah suruh kaum pendengarkan jerit pekik orang dalam kubur tu. Biar kaum dengar jerit pekik orang dalam kubur tu katanya. Tapi dia tahu kita ni tak tahan, maka tidak didoakannya. Kalau tak lalu je ikut kubur, dengar dia jerit pekiknya. Aduh, ayoyo, ayah, oh my god. Tak dengar. Itu memang kita seronok dengar lalu depan kubur tu. Kalau tak lalu kita dengarnya ya. Itu 4 siksa kubur. Orang yang sembahyang berjemaah lepas daripada 4 siksa kubur ni. Tak kena. Ya. Jadi dia duduk dalam kubur tu macam siapa? Macam tadi, macam apa? Macam mempelai di malam yang pertama macam tu. Ndak ke tak nak? Kali lagi saya nak tanya, ndak ke tak nak? Atas? Tahu atas? Lepas ini kan asal mana nama ya? Di mana? Di mana didirikan jemaah. Jangan harus tuang. Sekarang maghrib kan? Tempat jemaah juga. Esok subuh tempat yang didirikan. Berapa kali sehari? How many times a day? 5 times a day. Ini betul-betul ni ya? 5 times a day ya? Mana?
Everybody can speak English. Nak gaduh ya. 5 kali sehari sembahyang berjamaah. Itu yang kedua. Ya, fadilat. Ada berapa fadilat tadi? 5 fadilat. Yang pertama tadi apa? Dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya. Tuan-tuan dan puan-puan, esok di padang mahsyar nanti, semua orang akan diberi kitab amal. Orang beriman lah ya. Orang kafir tak ada. Orang kafir dia tak ada dicatat dosa, pahala tak ada dicatat. Itu sebab orang kafir kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, terus mati lepas tu, dia tak ada dicek perbuatan dia. Terus masuk syurga aja kalau dia mati ketika lepas mengucap 2 kalimah syahadah. Belum sempat nak buat dosa, mati macam. Maka dia terus masuk syurga. Itu orang kafir. Kita orang beriman ni dah cek. Lepas tu diberi kitab amal. Ada convocation besar-besaran, tahu apa convocation? Penerimaan sijil. Semua akan diberi sijil besar-besaran nanti. Ya. Tak ada yang kecuali. Orang kafir je tak ada. Orang beriman semua dapat sijil nanti. Yang paling istimewanya, orang tak lulus pun dapat sijil. Dalam dunia ni kalau tak lulus ada sijil kan? Ada sijil kan? Tak ada. Kalau SPM yang ambil tak lulus dapat I belakang ada sijil kan? Mana ada sijil? Kalau lulus baru ada sijil. Grade 3 pun ada sijil. Tapi di akhirat besok tak lulus pun dapat, lulus pun dapat. Cuma penerimaan sijil tu ada 3 cara. Ini kita dengar baik-baik ya. Penerimaan sijil tu ada 3 cara. Yang pertama melalui tangan kanannya. Cara yang kedua melalui tangan kirinya. Cara yang ketiga dia cucuk tangan kirinya sendiri tu, dicucuknya dadanya tu, tembus ke belakang, kemudian diambil kitab dari belakang. Itu cara 3 penerimaan kitab oleh orang-orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama tadi apa? Dengan tangan kanannya. Yang kedua, dengan tangan kirinya. Ketiga, dicucuk dadanya dengan tangan kirinya, tembus ke belakang, diambil dari belakang. Kita hendak yang mana? Yang mana kita hendak tuan-tuan dan puan? Dengan tangan kanan. Itu tanda dia lulus tu ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Kata Allah. Quran ni ayat Quran saya baca ni. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya melalui tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Dan kembalilah dia itu kepada keluarganya dengan rasa gembira. Itu kalau dapat tangan kanan. Itu maknanya bila dapat tangan kanan, dia dicek oleh malaikat esok dengan cek yang apa? Yang ringan. Hisaban yasira. Ya, orang yang dah hisab di akhirat besok ada 2 cara. Satu hisab yang bersangatan, lagi satu hisab yang ringan. Yang mana tak? Yang ringan ke yang bersangatan? Yang ringan. Kita nak hisab yang ringan, cincai je malaikat tu. Macam kita balik dari Mekah lah. Tuan-tuan ada dah, macam Tuan Ida pergi Mekah balik tu, macam mana ceknya? Macam mana ceknya? Sungguh-sungguh kan? Selongkor beg kan? Macam mana ceknya? Lalu je ada beli beg, ada beli kapet Pak Haji kata. Apa jawabnya? Tak ada kata. Padahal ada 16 tau. Tak ada katanya. Mak Haji pun begitu juga. Ada yang beli mah Mak Haji. Mana ada katanya. Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak beli mah, tak sah hajinya. Kata dia lah ya. Agak-agaknya custom tu tahu ke tak? Di airport tu custom tahu ke tak? Tahu tapi saja lepas. Itu hisaban yasira. Ya. Ada beli kapet baju tak ada kan. Padahal ada 16 dalam beg tu. Baru lepas teroyak di Kaabah tu, apa dosa aku? Beria-ria benda teroyak di Kaabah tu, minta ampun dosa. Aku dulu pada Allah, lumayan pada Allah. Balik-balik ni pun custom. Hebat betul orang Melayu ya.
Pergi ke Mekah, teroyak depan Kaabah, balik-balik, apa balik? Nipu custom. Di akhirat besok macam itulah kalau dia kena hisap yang ringan. Lebih kurang je, cincai je malaikat tu menghisapnya. Ya, dia lebih kurang cincai je. Kita hendak hisaban yasir. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembali ia kepada keluarganya dengan rasa gembira. Gembira je dia berjumpa balik dengan keluarga, jumpa dengan isteri dan anak-anaknya. Dengan syarat semua masuk syurga lah. Ya. Cara yang kedua dengan tangan kiri. Yang ini saya bendak angkat tangan. Dia terima dengan tangan kiri. Ndak ke tak ndak. Besok di akhirat besok ndak golongan kanan ke ndak golongan kiri. Ndak ashabul yamin ke ashabul shimal. Dia ndak ashabul yamin ke ashabul shimal. Dia ndak ashabul yamin. Ashabul yamin golongan kanan. Golongan yang diberi special treatment oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikat dia. Itu ashabul yamin. Dan golongan kiri pula, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dipanggil ashabul shimal. Ashabul shimal. Ma ashabul shimal, kata Allah, ya. Fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, tahu ke kamu siapa itu golongan kiri? Mereka berada di dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas. Tidak ada kesejukan dan tidak ada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Ya. Pasal apa? Dalam dunia ni dia banyak dosa daripada pahala. Dosanya banyak penuh, sembahyangnya sikit. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Asal nyemur kain apa? Ketang dada. Tahu ketang dada? Nyemur kain ketang dada aja. Lagi kerja yang tak ada lain, ngumpat orang aja. Esok banyak dosa daripada pahala. Maka dia dimasuk dalam golongan yang kiri. Ya, kalau dia semayang pun 2 kali setahun aja, itu pun yang sunat aja. Yang apa? Semayang raya puasa dengan raya haji. Lain jenuh untuk bilai bang, buat tak reti aja dia, ya. Jadi dapat nanti masuk dalam golongan kiri, ashabus shimal. Lagi satu lagi teruk, ini naik lagi teruk, langsung korang berbenar pahalanya. Kalau daripada 100 mungkin ada 1 ke 2 kepalanya, lain tu dosa aja. Ya. Dia akan cucuk dadanya dengan tangan kirinya. Kemudian ngambil daripada kirinya. Ya. Ambil kitab amal tu dengan tangan dengan belakang tu. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah. Dan siapa yang dapat kitabnya melalui tangan kirinya, tangan kiri pula, daripada belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku, kata dia menjerit. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Sa'ir itu salah satu ada neraka, ya, salah satu daripada neraka. Salah satu namanya Sa'ir. Neraka ada berapa semuanya? Neraka ada berapa? How many nerakas are there? Ya Allah, tak pernah dengar ke dia mana? 7, ya. Neraka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Khutamah. Yang keempat namanya Hawiyah. Yang kelima namanya Sa'ir. Yang keenam namanya Saqar. Yang ketujuh namanya Lazo. Ndak yang mana? Ndak yang mana, tuan-tuan? Mana pun tak ada, ya. Dia dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Fayasla Sa'ira, kata kalau dari belakang, ya. Jadi orang yang sembahyang berjemaah, dia akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Siapa yang mengabaikan jemaah? Siapa yang mengabaikan sembahyang berjemaah? Dia akan menerima kitabnya dengan
tangan kirinya. Ya, tangan kirinya atau dicucuk dari belakang. Sama dari tangan kiri ataupun dari belakangnya. Jadi hendak tangan kanan kan, hendak tangan kiri? Atas. Karang ke mana? Asal kan ke mana? Now. Sampai bila? Sampai mati. Ya, sampai kiamat kita lah. Saya cakap ni, saya pun nak buat ni. Saya pun nak buat juga. Kalau nanti tanya dia Tuhan. Pasal apa kamu cakap tapi kamu tak buat? Jadi mana saya pun kena cari juga jemaah semayang ni, biar berjemaah di mana-mana pun. Sebab itu dalam hidup saya ni mesti berjemaah juga. Kerana saya tukang kabur pada orang. Esok ditanya Tuhan apa nak jawab? Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu mengingatkan manusia berbuat baik tapi kamu lupakan diri kamu? Apa nak jawab esok? Letih kena berlupa ya. Jadi saya utamanya mesti mencari tempat yang didirikan jemaah untuk melaksanakan sembahyang secara berjemaah. Itu yang ketiga. Ingat ke mana? Ada rekod. Rekod lain ingat dia. Kembali kan ingat tak? InsyaAllah. Ya, yang ketiga ya. Yang keempat, fadilat sembahyang berjemaah ya. Yang keempat, dia meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Apa itu siratal mustaqim? Titian yang menghubungkan apa dengan apa? Menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Ya, siapa nak pergi syurga mesti meniti siratal mustaqim daripada padang mahsyar. Esok semua orang berkumpul di padang mahsyar. Sudah lepas dari kubur tu, bangkit semua, dihalau semua manusia ke padang mahsyar. Everybody akan dihalau ke padang mahsyar. Saya, tuan-tuan, puan-puan, lagi Barack Obama, ni padang mahsyar belakang esok. Ya, lagi apa? Lyndon Johnson, kena? Tak kena? Burt Lancaster, tak kena? Tony Curtis, tak kena? Tak kena Adam Jin Samsudin, tak kena? P. Ramlee, kena? Lagi? Mustarjo, semua di sana belakang tu. Brigid Badur, kena? Tak kena juga? Adik-adik kena apa? Brigid Badur kena apa? Lagi? Marilyn Monroe, kena? Elizabeth Taylor, kena? Nama anda dengar ya? Semua esok di situ tu. Ya, Muhammad John kena. Di situ juga. Everybody will be there. Daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Jadi lepas itu nak pergi ke syurga mesti meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu besar mana? Adakah besar Golden Gate of San Francisco? Adakah besar itu? Adakah besar jambatan Johor? Tambak Johor ada besar tu? Adakah besar jambatan Pulau Pinang? Besarnya besar mana? Besar mana? Lebih kecil daripada rambut. Bukan besar rambut, lebih kecil daripada rambut. Kata opah saya kemarin 11,000. Tapi tak ada pun ya. Jangan betulkan TV anda. Ini gangguan sementara. Tak mau? Tak ya? Jenuh ya? Tak ada lah. Nak jawab dia tak boleh. Kadang-kadang dia ada berlaku apa ni lah. Baik, balik kepada cerita siratal mustaqim ya. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Kata opah saya mari rambut 11,000. Tapi dalam kitab tak ada tulis pun rambut 11,000 ya. Dia tulis lebih kecil daripada rambut. Tajamnya lebih tajam daripada pedang, daripada mata pedang, lebih tajam daripada mata pedang. Panjangnya berapa semua? 1,500 tahun perjalanan panjangnya. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun lagi menurun. Itu panjangnya. Besarnya tadi besar rambut. Lebih kecil daripada rambut. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang.
Ya. Lepas itu pula bukan ada kayu pengimbang tu, tak ada. Jadi kena berjalan. Siapa lalu agaknya meniti apa itu? Tak usah besar rambut lah, besar batang nyor aja kalau 1500 tahun perjalanan lalu ke? Boleh ke? Tak boleh kalau dalam keadaan biasa ya. Mesti jatuhnya, tergelincir punya. Ya. Itu namanya titi siratal mustaqim. Orang yang sembahyang berjamaah, dia akan lepas daripada titi siratal mustaqim tu cepat seperti kilat. Macam kilat aja cepat anunya. Ya, laju je jalan. Pasal apa? Tempat dia mendirikan berjemaah itu akan menjadi kenderaan dia nak menyeberangi titi siratal mustaqim. Siapa selalu sembahyang di surau ni, surau inilah jadi kenderaan dia. Siapa selalu sembahyang di masjid, masjidlah jadi kenderaannya. Ya? Tak ada overlap dah. Terus je. Ya. Naiklah. Kalau banyak, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di masjid negara, kadang-kadang apa? Kadang-kadang di Masjidil Haram, kadang-kadang di Masjid Nabawi. Semua ada sembahyang. Macam mana? Macam mana? Banyak dah tawaran. Masjid Nabawi kata, come inside me, I will carry you across. Masjid Haram pun begitu ke? Come you, welcome to me, I will carry you across. Itu Masjid Putrajaya pun begitu juga. Masjid Negara pun begitu juga. Masjid Tapah pun begitu juga. Lagi Masjid apa namanya? Atas ni apa? Kamrahalan macam itu juga. Jadi apa kita nak buat? Pilihlah yang terbaik. Ya, masjid mana yang terbaik? Masjid Negara, masjid mana yang terbaik? Masjid Haram lah yang terbaik. Pilih yang terbaik. Sudah banyak tawaran. Macam kita lah. Kalau ada orang bagi banyak mentokah, ada bagi Cadillac, ada bagi Porsche, ada bagi Ferrari, ada bagi apa? Lamborghini, ada bagi Daimler, ada bagi apa lagi? BMW, takkan nak pilih Ford Prefect kot. Bingung ke cerdik kalau pilih Ford Prefect? Bingung dia jawabnya ya. Jadi dia pilih yang terbaik. Jadi tidak kita menyeberangi melalui masjid-masjid yang kita berjemaah di dalamnya. Kalau tidak, mesti pastikan kita sembahyang dengan di tempat yang didirikan jemaah. Kalau surau ni jadi kenderaan kita. Kalau masjid lah yang menjadi kenderaan kita ya, dan sebagainya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu melepasi siratal mustaqim. Ya. Orang beriman, Rasulullah janji boleh lepas. Orang yang beriman tapi sembahyangnya berjamaah. Kalau sembahyang seorang-seorang entahlah. Memang punya tak sembahyang seorang tu senang sikit daripada sembahyang berjemaah. Betul ke tak? Betul ke tak kalau sembahyang seorang tu senang sikit. Kalau berjemaah ni nak datang ke masjid ni, nak datang ke surau ni, nak pakai kopiah, nak pakai baju Melayu, nak pakai kain, kadang-kadang pakai jubah. Kalau seorang di rumah pakai kain selai je, baju hidak, kasut hidak, kopiah hidak. Bila ditanya orang, apa kamu sembahyang? Kain selai aja, kopiah hidak, kasut hidak, baju hidak, apa pun hidak. Apa jawabnya? Kan aurat tu antara pusat dan lutut. Pandai dia jawab. Betul tak jawab tu? Betul lah tu. Kan aurat tu antara pusat dan lutut. Kata jawabnya betul tu. Esok suruh dia pergi ke Giant ke Tesco ke pakai kain selai aja. Boleh tak? Kami tapah bukan Hamil. Mana Hamil tapah dia? Ke Sabtu petang ni. Petang Sabtu esok. Petang ya, tapah pun satu. Lagi ramai orang ni. Suruh dia pakai kain selai aja. Boleh tak? Kalau tanya orang apa mikir datang ke pekan Sabtu ni kain selai aja, jawablah kan aurat antara pusat dan lutut. Dia jawab betul. Boleh. Ya. Tapi kalau kita nak buat itulah bila di rumah aja kain selai aja pakai. Baju hidak, berkopiah hidak, apa pun hidak. Kalau ke masjid bekerja benar jubahnya. Bukan tuan-tuan ni yang menyolang mata nak saya. Bukan tuan-tuan ni orang lain ya. Jadi orang yang lazim sembahyang berjemaah dia dapat melepasi titi siratal mustaqim cepat seperti kilat. Tuan-tuan dan puan-puan, orang meniti siratal mustaqim tu berbagai-bagai cara, berbagai-bagai ragam. Ada yang cepat seperti kilat, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti berjalan kaki, ada yang merangkak,
ada yang bergolek-golek, ada yang berjalan atas perut. Entahlah, saya tak tahu mengaburkan. Tapi ada dalam kitab tu, seperti jalan atas perut katanya. Ada yang mengesut-ngesut ikut amalan dia di dunia ni. Apa saja amalan di dunia akan diambil kira di akhirat besok. Jadi kita nak macam mana? Kita nak menyeberangi titik sirat tu macam mana caranya? Cepat seperti kilat. Sudah dah berada di pintu syurga aja. Di pintu syurga ada apa? Itu lain, itu dalam syurga. Di pintu syurga ada apa? Ada telaga. Nama telaganya apa? Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Ya, orang yang masuk